Soalan seterusnya, maaf kalau soalan ini keluar dari tajuk Pak Ustaz. Apa pandangan Ustaz terhadap isu transgender yang pergi ke Mekah? Waduh. Ada namanya khunsa, ada namanya unsa perempuan, ada namanya rajul laki-laki. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama antara zakaru lelaki wal unsa dengan perempuan. Az-zakaru wal unsa. Di tengah az-zakaru wal unsa ini ada namanya khunsa. Maaf, beribu maaf. Khunsa ini maaf, kelamin dia dua. Alat dia dua. Satu lelaki, satu perempuan. Maka bila dia lahir, kita tidak boleh buang. Tunggu hingga dia dewasa, lepas itu kita tanya, awak lebih condong kepada lelaki ke perempuan? Kata dia, saya ini rasa-rasanya saya perempuan, dan dia pula mengalami period haid, uzur, maaf. Maka dibuanglah yang lelaki, selepas itu dia akan menjadi perempuan. Sebab bila kita buang yang lelaki, rupanya selepas itu dia rasa, awak lelaki ke perempuan? Aku lelaki, kata dia. Kemana kita nak cari, dah hilang dah. Ini tentang masalah khunsa. Maka khunsa ini dibahas dalam kitab-kitab PK. Adapun yang menjadi masalah sekarang, kita mesti pastikan dia ini khunsa atau mukhannas. Sedangkan mukhannas memang maaf, dia memang lelaki, lahir sebagai lelaki. Tapi bila kita tanya, awak ni lelaki ke perempuan? Saya ni sebenarnya perempuan terjebak dalam diri lelaki. Ini yang jadi masalah. Bila dia betul-betul lelaki, memang terlahir sebagai lelaki dan satu alat dia, maka dia lelaki. Karena kaedahnya man lahu zakarun fahuwa mudzakarun. Sesiapa yang ada itu, maka dia lelaki. Lalu kemudian dia merasa diri perempuan. Adakah ini pada zaman Nabi SAW? Ada. Manakala dia dibawa menghadap Nabi SAW, Nabi menengok tangan dia pakai inai, daun inai. Zaman Nabi, lelaki tak ada pakai inai. Di bumi Melayu pakai inai. Bukan mukhannas. Orang nak nikah. Zaman Nabi dibawa oleh seorang lelaki, dia pakai inai. Zaman Nabi yang pakai inai itu hanya perempuan. Bila ada lelaki pakai inai zaman Nabi, maka dia dianggap mukhannas. Kata Nabi, ma hadzal rajul? Ini lelaki ini kenapa? Sahabat berkata, dia mukhannas. Kata Nabi SAW, bawa dia ke naqi. Tempat dia adalah naqi. Dia mesti dibuat di suatu tempat, tidak boleh bergaul dengan orang banyak. Sebab rupanya penyakit ini boleh menular juga. Macam corona juga. Dia akan menularkan kepada yang lain. Maka buat dia di naqi. Tempat orang yang sudah mati, baqi. Tempat orang yang mukhannas, naqi. Jangan silap-silap. Nanti yang mati pula diantar ke naqi, yang mukhannas diantar ke baqi. Oleh sebab itu maka ada dua langkah, ada dua cara, ada dua step. Yang pertama, mereka mesti dibuatkan penyembuhan. Mereka mesti dibuatkan obat. Sebab mereka ini adalah orang yang sakit. Orang sakit mesti dikasih obat. Tapi kalau dia sudah sampai kepada tingkat, maaf, melakukan perbuatan seksual, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Maka bunuhlah yang fa'il, yang melakukan, yang maupun yang maf'ul, yang menjadi objek. Kalau hukum ini dilakukan, insyaAllah mereka akan sihat. Kalau tak percaya, mari kita cuba. Tangkap satu, pancung. Yang lain insyaAllah. Kalau lelaki apa perempuan? Lelaki, gitu. Wallahu a'lam.